Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 28 Februari 2022. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan jumlah kes baru di bawah paras 3,000 buat pertama kalinya sejak 10 Februari tahun ini dengan 2,874 kes. Ia merupakan penurunan sebanyak 861 kes berbanding jumlah kemarin. Peratusan jangkitan sporadik atau kes bergejala kekal tinggi iaitu 58.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 21 daerah daripada 27 daerah mencatatkan penurunan kes dengan beberapa daerah mencatatkan jumlah penurunan yang agak besar. 9 daerah mencatatkan kes 3 angka manakala 16 daerah lagi mencatatkan kes 2 angka. Hanya 2 daerah mencatatkan kes 1 angka iaitu Kalabakan dan Semporna. Sejumlah 99.47% atau 2,859 kes semalam berada dalam kategori 1 dan 2, 6 dalam kategori 3, 7 dalam kategori 4 dan 2 kes dalam kategori 5. Dalam pada itu, satu kluster baharu tempat kerja dilaporkan di Tenom iaitu kluster Tolokoson Kem 2 yang telah menjangkiti 138 individu. Siasatan awal punca penularan mendapati jangkitan bermula di dalam kawasan tapak pembinaan Sino Hidro Kem 2 Tolokoson. Ini menjadikan jumlah kluster aktif di Sabah setakat ini sebanyak 42 kluster. Sejumlah 353 kes semalam melibatkan kanak-kanak bawah umur 11 tahun yang belum divaksin dengan 171 kes merupakan kanak-kanak yang belum layak mendapat vaksin berusia 5 tahun ke bawah. Setakat ini PIC Kids Sabah telah berjaya melaksanakan pemberian vaksin kepada 42,823 kanak-kanak daripada 411,400 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun yang layak divaksin. Sementara itu, seramai 3,911 pesakit COVID-19 sembuh, manakala 1,921 pesakit sedang menerima rawatan. 4 kematian dilaporkan di 4 daerah, iaitu 1 kes masing-masing di Tawau, Keningau, Kota Kinabalu dan Kota Belud. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Individu yang layak menerima dos penggalak terutama golongan berisiko dan mempunyai penyakit komorbid segera mendapatkan suntikan vaksinasi prima dan dos penggalak. Ibu bapa juga diminta membawa anak mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi melindungi mereka daripada dijangkiti COVID-19 yang mungkin boleh menyebabkan kematian. Berdasarkan analisa data kematian Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dari 8 hingga 23 Februari lalu, sebanyak 93 kematian akibat COVID-19 dicatatkan di seluruh negeri. Ia merangkumi 47 kematian yang berlaku di hospital dan 46 kematian di luar fasiliti kesihatan. Sejumlah 84% kes kematian yang direkodkan mempunyai sejarah penyakit komorbid seperti kencing manis, tinggi darah, kanser dan penyakit kerosakan buah pinggang. Analisa juga mendapati 48.4% kes tidak pernah menerima vaksin COVID-19 dan hanya 43% kes kematian mempunyai vaksinasi lengkap. Majoriti kematian di luar fasiliti kesihatan tidak menerima dos penggalak. Kerajaan masih menunggu jumlah kuota jemaah haji yang diluluskan Kerajaan Arab Saudi untuk musim haji kali ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata pihaknya akan memilih dan memaklumkan lebih awal jemaah yang layak setelah mendapat angka yang tepat. Bagaimanapun beliau tidak menolak kos jemaah untuk menunaikan rukun Islam kelima berkenaan meningkat ekoran pelaksanaan SOP baharu mengekang penularan COVID-19. Namun beliau yakin kerajaan akan memastikan jemaah tidak terbeban dengan mengambil beberapa inisiatif termasuk melaksanakan subsidi bersasar. Kalau ikut kos sebenar haji ini memang meningkat tinggi
kerana melibatkan persoalan yang berkaitan dengan kerajaan Saudi mengenakan cukai. Kalau dulu 5%, bayangkan 10% sudah naik. Yang keduanya kemungkinan naik tapi belum diumumkan lagi. Datuk Ahmad Marzuk ditemui pemberita selepas program Inspirasi Kasih Kami Serahan Bantuan Inspirasi Prihatin Yapim di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Saya bangga dan senang hati menerima bantuan daripada kerajaan. Harapan saya mudah-mudahan pihak kerajaan akan meneruskan bantuan sebegini kepada yang lain-lain. Saya minta terima kasih kepada kerajaan Malaysia bagi aku bantuan begini. Aku tidak ada daya. Seramai 76 ketua isi rumah yang terlibat dalam kebakaran di Blok 9, 10 dan 11 Kampung Titingan Julai tahun lalu menerima bantuan wang tunai RM500 serta barang keperluan harian. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang diadakan selama 2 hari di sebuah pasaraya di Penampang mendapat sambutan menggalakkan. Mereka yang ditemui berpendapat program itu membolehkan rakyat membeli barang keperluan dengan harga lebih murah. Wajar diteruskan kalau boleh selama-lamanya. Lagipun dia boleh menjimatkan orang punya perbelanjaan seharian. Ketahuilah sekarang kan musim Covid. Dan kita bersyukur kepada kerajaan Malaysia kerana buat perkara sedemikian untuk meringankan beban. Saya rasa jualan Malaysia ini sangat membantu terutama kepada golongan B40 dan patut dipanjangkan lagi. Saya rasa sangat penting sebab ramai yang terjejas dengan pandemik COVID-19 dan sangat membantu. Pada pendapat saya, usaha kerajaan untuk mengadakan jualan seperti ini, harga makin murah, jadi mungkin akan dapat membantu golongan-golongan yang terutama sekali B40 tu. Jadi saya sokonglah kerajaan dengan jualan yang dibuat sebegini. Patut diadakan lebih kerap lagi lah untuk masa akan datang. PJKM yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 2 Disember tahun lalu merupakan penggemblengan usaha pelbagai agensi kerajaan, antaranya Pejabat KPDN HEP Negeri, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Lembaga Pertubuhan Peladang. Ia bagi memberi manfaat kepada keluarga Malaysia di setiap peringkat. Persatuan Penjaja Jalan Gaya Kota Kinabalu melaksanakan kaedah penggiliran untuk membuka gerai perniagaan mereka di Tamu Mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu. Pengurusinya Lee Chee Kong berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Di BKK itu mula dilaksana sejak pembukaan semula aktiviti ekonomi selepas Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Menurut Lee, ia antara lain bertujuan mengekang penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan peniaga dan pengunjung tamu mingguan ini. Penjaja memang sentiasa mengamalkan 3S dan juga 3W lah kan, untuk supaya kita tamu mingguan Jalan Gaya ini sentiasa boleh buka, tidak ditutup. Sampai kini pun masih belum ada kluster tamu mingguan Jalan Gaya lah. Kita selamat daripada dijangkiti oleh COVID-19 lah. Lee ditemui pemberita RTM selepas meninjau operasi pematuhan SOP di Tamu Mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu. 如果是你全部开来讲说，我们这当然是很密啦，当然是很密，这样的情况之下是我们是很难 follow SOP 咯。 Penjarakannya okey, tapi pelanggan pun kena penjarakan juga. Yang penting kita jaga penjarakan, pakai mask, kita ikutlah. Kalau ikut insya-Allah lah kita selamat daripada pandemik ni. Dah banyak kali dah. Lagipun memang saya suka pergi sini. Tapi nak bezakan sebelum ni, diorang kan banyak. Sebenarnya banyak tau. Tu yang bila saya datang macam kurang sikit. Rupanya diorang buat SOP kan. Tapi okey juga bila kita nak shopping, dia macam kita tak terlampau pack tau, tak ramai. Bila ada gap-gap macam tu. Selesa lah nak membeli belah tu. So far kalau daripada segi SOP, kami sebagai penjual memang selesa lah. Sebab pelanggan pun tidak terlalu bersesak sangat dekat satu kawasan. Tapi kalau daripada aspek lain pula, sebab ada certain penjual, dia hanya ada satu lot.
Secara keseluruhannya, terdapat lebih 500 penjaja di tamu mingguan Jalan Gaya, namun hanya 150 hingga 250 penjaja yang berniaga setiap minggu mengikut giliran. Sabah kini mempunyai satu lagi destinasi pelancongan di sekitar ibu negeri menerusi projek seni komuniti 3 dimensi terbesar pertama di Malaysia iaitu projek The Ocean Wonders of Wilderness WOW 1.0. Projek seni itu terletak di tapak runtuhan bangunan lama bandaraya mempamerkan arca 3 dimensi, hidupan marin bersaiz sebenar dan seni digital di keseluruhan tapak. Pelukis utama projek WOW 1.0, Jepson Wong berkata, tema hidupan marin dipilih bertujuan untuk memperluaskan ilmu pengetahuan berkenaan hidupan marin yang terdapat di Sabah kepada masyarakat. Sebanyak 20 arca hidupan marin 3 dimensi dengan saiz sebenar dipamerkan meliputi 9 spesies hidupan marin seperti dugong, ikan paus bright, dolphin bottlenose, penyu hijau dan jerung paus. Sabah amat popular dia punya alam marin. Jadi kita nak menunjukkan kepada satu dunia, actually Sabah penuh dengan haiwan-haiwan yang menakjubkan di Sabah. So semua haiwan-haiwan di sini adalah haiwan yang boleh jumpa di Sabah. Yang sekarang berlaku ni sekarang actually is the whale shark season. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Galeri Seni Sabah, Kota Kinabalu. Selain hasil seni 3 dimensi hidupan laut, WOW 1.0 juga menampilkan hasil karya mural dan elemen seni digital. Projek bermula sejak April tahun lepas itu turut dijayakan bersama seorang lagi pelukis utama, Rosmani Sunarjo, serta disokong beberapa pelukis lain, Oliver Kah, Yaz, Lim Sheng Hao, Azlan Dulikap, Kenny Tan dan Penny Chong. Saya dan Jepson ingin menampilkan sesuatu yang baru. Saya rasa ini yang first di Sabah lah konsep macam ni kan. Jadi kita mau inspirasikan kepada orang-orang ramai dan juga kepada pelukis-pelukis baru. Projek bernilai kira-kira RM95,000 yang turut membabitkan seni komuniti dan jangkauan luar pendidikan itu mendapat kerjasama daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah serta Pusat Ekonomi Kreatif dan Inovasi Sabah. Pameran seni projek berkenaan akan berlangsung selama setahun sehingga 15 Januari tahun depan, dibuka secara percuma kepada orang ramai. Baik, sekian berita Pagi Sabah untuk kali ini. Terus patuhi SOP, elak penularan jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Syariza Mawang, salam hormat. Cita pada